Markus 8. Tidak lama kemudian, ada lagi orang ramai datang berkumpul. Apabila mereka kehabisan makanan, Yesus memanggil pengikut-pengikutnya dan berkata, Aku kasihan kepada orang ramai ini. Sudah 3 hari mereka bersama-sama aku. Dan sekarang mereka kehabisan makanan. Jika aku menyuruh mereka pulang dengan perut kosong, mereka akan pingsan di tengah jalan. Kerana ada antara mereka yang datang dari jauh. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya, Di tempat terpencil ini, di manakah orang boleh mendapat cukup makanan untuk semua orang ini? Yesus bertanya kepada mereka, Berapa banyak roti yang ada pada kamu? 7 ketul. Jawab mereka. Yesus menyuruh orang ramai duduk di atas tanah. Lalu dia mengambil 7 ketul roti itu dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dia membahagikan roti itu, lalu menyerahkannya kepada para pengikutnya untuk diberikan kepada orang ramai. Pengikutnya pun berbuat demikian. Mereka juga mempunyai beberapa ekor ikan kecil. Yesus mengucap syukur kepada Allah bagi ikan itu, lalu menyuruh pengikutnya membahagi-bahagikan ikan itu juga. Semua orang makan sehingga kenyang. Ada kira-kira 4,000 orang di situ. Selepas itu, pengikut-pengikut Yesus mengumpulkan lebihan roti dan ikan sebanyak 7 buah bakul. Kemudian Yesus menyuruh orang ramai pulang. Sesudah itu, dia segera menaiki perahu bersama-sama para pengikutnya, lalu pergi ke daerah Dalmanuta. Beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan mula bersoal jawab dengan dia. Mereka hendak memerangkap dia. Mereka meminta Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan bahawa dia datang daripada Allah. Yesus mengeluh lalu menjawab, Mengapakah orang zaman ini meminta aku melakukan mukjizat? Tidak, tanda semacam itu tidak akan diberikan kepada mereka. Yesus meninggalkan mereka, lalu kembali ke perahu dan mula menyeberangi tasik. Pengikut Yesus lupa membawa roti yang cukup. Mereka hanya mempunyai seketul roti di perahu. Yesus memperingatkan mereka, Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka mula mempersoalkan hal itu. Mereka berkata, Dia berkata demikian kerana kita tidak membawa roti. Yesus mengetahui apa yang dipersoalkan mereka. Oleh itu, dia bertanya kepada mereka, Mengapa kamu mempersoalkan hal tidak membawa roti? Tidakkah kamu tahu dan faham juga? Adakah fikiran kamu sedemikian tumpul? Kamu mempunyai mata, mengapa tidak dapat melihat? Kamu mempunyai telinga, mengapa tidak dapat mendengar? Tidakkah kamu ingat bagaimana aku membahagikan 5 ketul roti untuk 5,000 orang? Berapa buah bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Mereka menjawab, 12. Yesus bertanya lagi, Ketika aku membahagikan 7 ketul roti untuk 4,000 orang, berapa buah bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Mereka menjawab, 7. Yesus berkata, Dan kamu masih belum faham juga? Mereka tiba di Betsaida. Di situ, beberapa orang membawa seorang buta kepada Yesus dan mereka memohon supaya Yesus menyentuh dia agar dia sembuh. Yesus memegang tangan orang buta itu lalu memimpinnya keluar dari pekan itu. Setelah Yesus meludahi mata orang itu, dia meletakkan tangannya pada mata orang itu lalu bertanya kepadanya, Dapatkah kamu lihat sesuatu? Orang itu memandang ke hadapan lalu berkata, Ya, saya nampak orang, tetapi mereka seperti pokok yang berjalan. Sekali lagi, Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu. Kali ini, orang itu memandang dengan seboleh-bolehnya. Matanya sembuh dan dia melihat segala-galanya dengan jelas sekali. Lalu, Yesus menyuruh dia pulang dan berkata kepadanya, Jangan masuk lagi ke pekan itu. Kemudian, Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke pekan-pekan di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada mereka. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada pula yang berkata Elia. Sedangkan yang lain berkata salah seorang nabi. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus. Petrus menjawab, Guru ialah Kristus, penyelamat yang diutus oleh Allah. Lalu Yesus memerintah mereka. Jangan beritahu sesiapa pun perkara tentang diriku. Kemudian
Yesus mula mengajar pengikut-pengikutnya. Anak manusia mesti mengalami banyak penderitaan dan tidak akan diterima oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan guru Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi selepas 3 hari, dia akan bangkit semula. Yesus mengatakan hal ini kepada mereka dengan jelas sekali. Oleh itu, Petrus menarik Yesus ke tepi dan mula menegur dia. Tetapi Yesus berpaling dan memandang pengikut-pengikutnya, lalu menegur Petrus. Pergilah dari sini, hai iblis. Fikiranmu itu fikiran manusia, bukan fikiran Allah. Kemudian Yesus memanggil pengikut-pengikutnya dan orang ramai di situ. Dia berkata kepada mereka, Jika seseorang hendak mengikut aku, dia mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib dan mengikut aku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidupnya untukku dan untuk berita baik daripada Allah akan menyelamatkannya. Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehilangan hidup yang sejati? Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Tentu tidak. Jika seseorang malu mengakui aku dan ajaranku pada zaman yang derhaka dan jahat ini, anak manusia juga akan malu mengakui orang itu apabila dia datang kelak dengan kemuliaan Bapanya berserta malaikat-malaikatnya yang suci.